Filem ini bermula dengan menunjukkan seorang lelaki bernama Evan. Dia baru sahaja menghantar kawan-kawannya pergi bercuti. Dari sini, kita boleh menganggap dia tidak berpuas hati dengan ekspresinya. Dia tidak dapat pergi bercuti dengan kawan-kawannya sejak dia terpaksa berjumpa abangnya. Malah, dia pernah tinggal di bandar yang berbeza daripada abangnya, Peyton, selama beberapa tahun. Sudah tentu, Evan tidak berasa gembira dengan percutiannya memandangkan abangnya lebih suka hidup di alam semula jadi. Peyton pula adalah seorang yang jarang menggunakan telefon bimbitnya dan tidak pernah menggunakannya untuk berkomunikasi. Apabila mereka sampai ke batu mereka menuju, Evan lebih teruja melihat orang lain selain dia dan abangnya. Lebih-lebih lagi, salah seorang wanita dari kumpulan itu kelihatan menyukai Evan yang baru sahaja dia ambil gambarnya. Wanita berambut perang itu kemudiannya mengajak Evan dan abangnya menyertai mereka. Pada mulanya, Peyton tidak berminat untuk menyertainya. Tetapi berbeza dengan Evan, dia suka bergaul dengan orang lain. Kemudian, ternyata Evan juga meminati seorang wanita berbaju marun, Zoe. Dari situ, mereka mula memperkenalkan diri, di mana seorang wanita berbaju hitam bernama Tori. Wanita berbaju merah jambu bernama Holly, seorang wanita berambut perang, Camille, dan Vanessa, seorang wanita berkacamata. Sementara itu, lelaki itu termasuk Sam dengan topi hitam, seorang lelaki berbaju hitam, Max, Brian dalam jaket biru, dan seorang lelaki berpakaian pelbagai warna, Nico. Selepas perbualan panjang Evan dan Zoe, rombongan rakan-rakan bercadang untuk pulang ke villa yang terletak jauh dari tempat itu. Zoe dan Camille kemudian menjemput Evan dan Peyton untuk meluangkan masa dan menginap di villa mereka. Sebenarnya, Evan ingin menyertai kumpulan itu, tetapi dia berasa kesal dengan abangnya. Akibatnya, kumpulan itu terpaksa meninggalkan Evan dan Peyton, yang menuju ke arah lain. Namun, tidak lama kemudian, Peyton segera menyedari bahawa Evan berada dalam dilema akibat daripada situasi itu. Evan jelas tidak mahu mensia-siakan peluang ini, dan dia lebih mengutamakan orang lain daripada abangnya. Singkat cerita, kumpulan kawan-kawan itu kemudiannya telah tiba di sebuah villa. Pada mulanya, tiada apa-apa yang mencurigakan langsung dan semuanya berjalan lancar. Sehingga satu ketika, mereka semua bergilir-gilir untuk membaca cerita-cerita seram, di mana cerita-cerita itu terpaksa diambil dari laman web. Di sinilah masalah bermula apabila Evan membaca cerita bernama Hisji yang langsung tidak kelihatan seperti cerita. Selepas itu, mereka semua segera menghentikan aktiviti tersebut dan pulang ke villa untuk berbual pihak. Sementara itu, Zoe dan Evan bersendirian di dalam air suam. Pada kesempatan ini, Zoe berkongsi bahawa semua 8 rakannya dalam kumpulan itu adalah pasangan, kecuali dia yang masih bujang. Oleh itu, Zoe berasa bertuah dengan kedatangan Evan yang kelihatan teruja untuk menemaninya. Masa berlalu, adegan itu menunjukkan Evan yang baru bangun dari tidurnya. Evan yang berpuas hati dengan majlis malam tadi segera keluar dari biliknya sambil menyapa wanita berambut perang yang sedang duduk di ruang tamu. Tidak lama kemudian, Evan yang memakai kasut ternampak kesan tapak kaki menuju ke sebuah gudang. Di dalam gudang, dia melihat imej misteri yang kelihatan seperti 5 orang berpegangan tangan. Tidak diketahui apa maksudnya, dia kemudian menghampiri Zoe yang bercadang untuk meluangkan masa bersamanya semula hari ini. Camille, sebaliknya, baru sahaja bangun dari tidurnya dan bergegas, memandangkan kawan-kawannya sudah bersedia untuk berkeliling. Beberapa minit selepas itu, Camille kemudian meminta semua orang bergegas terutama Brian yang masih sibuk dengan barang dapurnya. Tetapi ternyata, Camille tidak tahu bahawa Brian yang ditunggunya sudah berada di dalam kereta. Sudah tentu kejadian aneh ini membuatkan dia jadi keliru. Lebih-lebih lagi, Evan juga memberitahu mereka semua untuk menunggu seorang wanita berambut perang. Yang sebelum ini dia ternampak wanita itu di ruang tamu. Dia kemudian diberitahu oleh mereka semua bahawa tidak ada lagi wanita berambut perang kecuali Camille. Setelah menempuh perjalanan yang jauh di dalam kereta, akhirnya mereka semua tiba di sebuah bukit berbatu. Mereka kemudian mula berpisah di mana Evan dan Zoe berjalan bersama-sama dengan Nico, Holly dan Sam. Dalam adegan ini, kita dapat melihat bahawa Tori baru sahaja mendaki untuk mengejar mereka. Tetapi tanpa diduga, Zoe hanya melompat dari tebing dan membuatkan rakan-rakannya panik seketika.
Nasib baik, Zoe tidak meninggal dunia tetapi hanya mengalami kecederaan kaki. Perkara pelik terus berlaku apabila Tori, yang baru sahaja dilihat berdiri di atas tebing di atas, tiba-tiba muncul di sebelah Zoe. Zoe juga tidak menyedari bahawa dia hampir terjatuh. Dia mengaku bahawa dia tidak ingat kejadian itu, sehingga kakinya cedera selepas terkena tanah. Pada malam itu, mereka berkumpul di villa, tertanya-tanya tentang kejadian sebelum ini. Tambahan pula, perkara pelik terus berlaku pada malam itu. Semasa Camille dalam perjalanan untuk mengambil minuman, dia melihat Nico di dapur, namun, apabila dia kembali ke ruang tamu, dia keliru melihat Nico di ruang tamu sedang berbual dengan rakan-rakannya. Walaupun fakta bahawa mereka telah mengalami beberapa perkara pelik berlaku kepada mereka baru-baru ini, tetapi mereka masih yakin itu semua kerana kesan alkohol. Tetapi tidak seperti Evan, dia sangat takut sehingga membuatkan Max berhasrat untuk melakukannya kunci setiap pintu. Malangnya, mereka sekali lagi dikejutkan dengan kedatangan seorang yang tidak dikenali. Tetapi ternyata, sosok itu ialah Peyton yang menunggu kepulangan abangnya. Walaupun begitu, mereka semua langsung curiga dengan Peyton memandangkan dia tidak pernah ke villa ini tetapi boleh tahu lokasinya. Namun, tuduhan mereka tidak benar, kerana abangnya telah menjejaki lokasi Evan dengan bergantung pada alat yang berfungsi dengan GPS. Pada masa ini, Evan sebenarnya telah dijemput pulang oleh abangnya, tetapi dia masih mahu berada di sana untuk menemani Zoe. Akibatnya, Peyton terpaksa pulang dari villa tanpa abangnya yang selama ini dia risaukan. Tidak lama selepas abang Evan pergi, mereka berkumpul untuk bermain teka-teki. Tetapi apabila ia adalah milik Sam berpaling untuk menjawab, elektrik di villa padam, dan Sam secara pelik muncul dari dapur. Pada ketika ini, mereka semua merinding dalam sekelip mata. Oleh kerana ini membuktikan bahawa sosok yang sebelum ini bermain dengan mereka bukanlah Sam yang sebenar. Untuk membuat semua orang berasa selamat, Evan, Max dan Sam berjalan di setiap bilik untuk menghidupkan lampu yang terpadam secara tiba-tiba. Keesokan harinya, Evan kemudian bangun dari tidurnya, meninggalkan Zoe keseorangan di dalan bilik. Kali ini, dia sengaja mengambil komputer River Brian untuk mengetahui beberapa fakta tentang cerita yang dia ada dibaca sebelum ini. Evan kemudian mendapati bahawa pada malam sebelumnya, dia tidak membaca cerita seram, melainkan mantra di mana mantra yang boleh memanggil makhluk bernama Hisji. Menurut sumber ini, Hisji dipercayai makhluk yang boleh mengubah rupanya menjadi sesiapa sahaja. Tenaga menjadi lebih kuat apabila terdapat 5 individu dalam satu kumpulan atau apabila bilangannya digandakan. Selepas membaca semua maklumat, Evan bercadang untuk memberitahu rakan-rakannya bahawa dia tidak mahu lagi berada di sana. Namun, dia terkejut dengan kehadiran Zoe yang menggalakkan Evan tinggal bersamanya. Lebih-lebih lagi, Zoe juga berkata bahawa kakinya semakin baik, dan Camille memintanya untuk ikut menaiki kereta Max. Akibatnya, Evan segera bersiap, dan menyertai Camille dan Nico dalam perjalanan. Setibanya di lokasi, mereka semua segera keluar dari kereta. Namun, Evan tidak melihat kemunculan Zoe yang mengatakan dia akan datang bersama kereta Max. Tambahan pula, dia diberitahu bahawa keadaan Zoe semakin teruk, memerlukan Brian dan yang lain untuk menjaganya di villa. Evan tidak dapat berhenti berfikir selepas itu dia mendengarnya, dan tidak lama kemudian dia menyedari terdapat 5 orang di dalam villa itu sekarang. Akibatnya, dia panik ketika itu dan memutuskan untuk kembali ke villa bersama Camille. Malangnya, kerana mereka telah menempuh jarak yang begitu jauh dari resort, mereka berdua hanya mampu sampai di villa pada waktu malam. Lebih-lebih lagi, keadaan di dalam villa tidak seperti biasa yang sudah bertukar menjadi huru-hara. Evan dan Camille tidak menemui rakan mereka di sana, dan mereka hanya menemui tanda-tanda bunuh diri di dalam villa. Tidak lama selepas itu, Camille ternampak Zoe sedang duduk mengelilingi unggun api. Angka ini adalah jelas sekali bukan Zoe yang sebenar kerana kami percaya 5 rakan mereka telah membunuh diri. Pada masa yang sama, Max, Nico dan Vanessa baru sahaja tiba di villa. Mereka tidak tahu bahawa kedatangan mereka akan menjadi bencana baru kerana bilangan mereka adalah tepat 5 orang. Dan pada saat itu juga, sosok iblis yang menyamar sebagai Zoe mula mengira detik jari dia. Satu jari yang bengkok akan mengakibatkan cubaan membunuh diri oleh salah seorang penduduk di sana.
Nasib baik tindakan itu gagal dan mereka semua terus berlari masuk ke dalam villa. Apabila mereka menyedari kedudukan mereka dalam ancaman, tiada apa yang boleh mereka lakukan selain menghalang pintu. Tambahan pula, syaitan itu mula bertukar bentuk secara bergilir-gilir yang sudah tentu mereka tidak percaya lagi. Kemudian, lampu di villa itu tiba-tiba terpadam semula, dan Evan cepat-cepat mengintip dari dalam tingkap. Syaitan itu nampaknya ingin menunjukkan bahawa dia masih boleh membengkokkan 4 jarinya yang pada masa yang sama membuatkan Camille, Vanessa, Max, dan Nico membunuh diri terus. Seperti yang kita boleh lihat di sini, mereka mula bergerak secara tidak normal dan membunuh diri dengan cara mereka sendiri. Lebih teruk, Evan juga tidak dapat melarikan diri kerana dia sudah terperangkap dalam dimensi yang aneh. Dimensi pelik itu membuatkan dia dikembalikan ke tempat yang sama. Akhirnya, dia mengalah. Pada masa itu, dia hanya mencari kehadiran Peyton pada masa itu. Walaupun dia sihat sedar usahanya akan sia-sia memandangkan abangnya bukanlah seorang yang sering menggunakan telefon bimbit. Evan tidak mempunyai pilihan selain meninggalkan mesej suara untuk abangnya, berharap Peyton akan mendengarnya dan tahu bahawa Evan sudah tidak bernyawa. Beberapa hari kemudian, Peyton dalam perjalanan pulang ke villa. Dia sudah risau dengan keadaan Evan, memandangkan sudah lama dia tidak berjumpa dengan Evan. Apabila dia tiba, keadaan di dalam villa telah kembali seperti semula normal, dan dia tidak mempunyai sebab untuk berasa curiga. Malangnya, sama seperti dia akan mendengar pesanan suara dari abangnya, syaitan itu muncul dan menyamar sebagai Evan. Nah, sebelum filem itu tamat, Peyton menjemput Evan palsu untuk bertemu 4 rakannya. Dan filem itu berakhir di sini. Pada asasnya, saya suka konsep filem itu kerana ia seolah-olah diadaptasi daripada creepypasta walaupun pada hakikatnya klimaksnya kelihatan sangat tergesa-gesa. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.